dikekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari 30 Oktober 2023. Hari ini hari Isnin, hari baru kepada permulaan minggu baru. Jadi kami doakan semua yang baik-baik untuk anda, kepada anda yang mungkin menyambut hari jadi untuk hari ini. Selamat hari jadi kami ucapkan kepada yang mungkin sambut anniversary, happy anniversary, ataupun kalau ada dalam kalangan penonton yang hari ini mungkin ditimpa dengan kerisauan, kesusahan, kami doakan segalanya yang terbaik untuk anda semua. Ya, dan kami juga harapkan yang anda kembali dengan mood yang cukup bertenaga setelah menghabiskan hujung minggu anda, dan pada masa kita bergembira dan menghabiskan masa Syira bersama dengan ahli-ahli keluarga, rakan-rakan kita. Saya pasti ramai dalam kalangan kita juga turut sama ingat dan banyak berdoa buat rakyat-rakyat yang terjejas akibat krisis kemanusiaan di Palestin. Jadi teruskan berdoa dan hulurkan bantuan anda sebanyak mana yang anda boleh. Memang kalau anda tidak boleh hulurkan bantuan, tidak mengapa, tidak perlu rasa bersalah. Betul. Sebab ada dalam kalangan kita ni, kadang-kadang kita rasa macam aku tak boleh buat apa-apalah, macam rasa macam saya ni tak guna seperti itu. Tapi itu mungkin normal dan anda tidak perlu rasa bersalah sama sekali. Betul tu, kita boleh bantu semampu yang mungkin dari segi kita hulurkan sedikit sumbangan sebagaimana yang tertera di kaca TV anda. Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima. InsyaAllah segala kata orang setiap sen yang disalurkan itu bermanfaat buat mereka-mereka yang terjejas di sana. InsyaAllah kita doakan kepada mereka. Baik, dan Syira, kalau kita lihat di negara kita pula ataupun di Selangor lah, kita yang duduk di Selangor ni, setiap petang hujan lebat. Betul kalau tak? tengah hari panas Kan? sangat, tapi kalau petang tu dia punya hujan tu buruk petir bukan main lagi. Dan kami nak tarik juga perhatian kita semua, terutamanya anda yang berada di Kedah. Kalau semalam ada berlaku ribut di sana, dan kita nak tarik perhatian anda terutamanya yang berada di Kedah, yang mana fenomena air pasang besar dijangka berlaku di Kedah selama 3 hari, iaitu bermula semalam. Betul, dan hari ini dan esok, dan juga dijangkakan sebenarnya hujan lebat yang mengakibatkan banjir akan berlaku di kawasan-kawasan berisiko. Maksudnya bukan sahaja di Alor-Star, tetapi kalau anda di kawasan yang berisiko, anda harus cakna dan ambil tahu yang hujan lebat boleh mengakibatkan kawasan anda mengakibatkan banjir dari bulan November 2023 sehinggalah Februari 2024. Betul tu Sugi, dan antara kawasan yang dijangka terjejas pula adalah di sekitar Kota Star, Kuala Muda, Yan dan juga di Kubang Pasu. Jadi kepada penduduk anda semua dinasihatkan untuk terus peka dengan keadaan semasa dan bersiap siaga sekiranya anda diarahkan berpindah oleh pihak berkuasa. Ya, betul. Kalau ada aktiviti riadah tepi-tepi pantai ke sungai yang boleh dielakkan, lebih eloklah kalau kita elakkan. Tangguhkan. Betul tu. Baik, bercakap mengenai aktiviti riadah dan sebagainya, ramai juga yang suka pergi camping lah, mandi sungai bersama dengan rakan-rakan mereka. Dan kami nak kongsikan kepada anda satu kisah mengenai sahabat sejati yang ada kaitannya dengan topik kita untuk hari ini. Kita saksikan TikTok ini terlebih dahulu. Putih ya? Kami dapat 1.6. Masa tu orang. Seorang ingat dalam bulan tu. Sweet. Itu kompilasi TikTok berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Setiap daripada kita, Syira, saya pasti ada rakan ataupun sahabat lah kan, sahabat baik yang ada bersama kita sewaktu kita suka dan juga sewaktu kita duka. Betul. Awak ada tak siapa seperti itu? Ada beberapa nama yang boleh saya sebut. Antaranya saya boleh sebut Fatin, Farah, Hawa. Ini semua antara kawan-kawan yang ada lah waktu susah.
waktu senang dan juga sahabat-sahabat ataupun sahabat suka duka ni kadang-kadang mereka ni lebih tahu mengenai perihal kita daripada keluarga kita. Bukan apa, sebab kadang-kadang kita nak luahkan kepada keluarga bimbang mereka risau. Betul. Jadi kita cari sahabat-sahabat ni, jadi mereka ni antara yang boleh tenangkan kita, dengar emosi kita, dengar luahan kita. Itu penting ada sahabat sejati. Betul. Dan satu kisah yang tular di media sosial, mungkin kisah ini adalah kisah tahun lepas, tetapi boleh kita jadikannya sebagai satu pedoman juga, sebab rakan ini sangat-sangat sweet. Dia suka membantu rakan-rakan yang lain dan rakan-rakannya pula terus membantunya dengan membelikan sebuah laptop sewaktu individu ini mahu meneruskan pelajarannya. Okey, inilah dia orang kata antara kawan yang nak tengok kawan dia sama-sama berjaya dengan mereka semua, dan itulah yang kita nak bincangkan mengenai topik kita pada hari ini, iaitu sahabat suka dan duka. Dan istimewanya di WHI hari ini adalah sebenarnya kami nak mengajak anda untuk berkongsi pengalaman anda, kisah-kisah anda bukan sahaja di Facebook, tetapi anda juga boleh menghubungi kami, dan selepas ini kami akan mengambil panggilan anda untuk mengetahui kisah-kisah anda. Okey, anda boleh telefon kami di talian 0377282480. Kami nak dengarkan suara-suara anda. Mungkin anda nak beri penghargaan kepada kawan-kawan, nak ucap terima kasih sebab kawan sambut hari jadi ke, kawan jaga waktu demam dekat universiti ke, kawan belikan makanan ke dan sebagainya. Anda boleh terus hubungi kami di sana, dan juga anda boleh terus ke Facebook kami juga di Wanita Hari Ini, dan juga jangan lupa untuk follow kami di IG dan juga TikTok. Ya, saya dah boleh bayangkan situasi di rumah tu, mak-mak tengah cari handphone ni. Mana handphone ni? Nak call WHI ni. Okey, baik. Teruskan semangat anda untuk hari Isnin ini. Dan tadi seperti Syira dan saya kongsikan, ada sebuah kisah viral ini kan berkaitan dengan kawan-kawan yang membantu satu sama lain, dan saya rasa mereka sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Muhammad Nazrul Hakim yang berada di Terengganu sekarang ini, dan rakannya Farhan Azman di Pasir Gudang, Johor. Itu dia. Assalamualaikum kedua-duanya. Dapat dengar kami? Waalaikumsalam. Dapat? Salam. Hai, alhamdulillah. Okey, sihat ya dua-dua? Sihat, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Farhan, sila angkat tangan Farhan. Ya, mana satu Farhan? Saya Farhan. Okey, Farhan skrin atas yang Farhan atas dan tu. di bawahnya adalah Nazrul, betul? Okey, baik. Betul. Okey, baik. Kita nak tanya dekat Nazrul dulu. Saya nak confirmkan dekat sini. Nazrul, anda menerima laptop, betul? Anda menerima hadiah, betul? Okey, tidak mengapa. Ada mungkin masalah teknikal sedikit, tapi kita cuba sedaya yang mungkin lah, sebaik mungkin ya, untuk berkomunikasi. Dan Farhan pula, Farhan dan rakan-rakan telah mengumpul duit dan untuk membantu Nazrul memberikan laptop itu kan? Ya, betul. Okey, baik. Kita nak tanya, mungkin saya tanya Farhan dahulu lah, sebab Farhan yang memuat naik video itu di TikTok. Farhan dah berapa lama kenal Nazrul, dan bagaimana persahabatan anda ini bermula? Kami kenal dari sekolah menengah. Okey. Persahabatan dari sekolah menengah memang dari tingkatan 1 sehingga 5. Okey. Kejadiannya berlaku sewaktu umur kami 20. Mana pada usia ni memang selalunya umur untuk orang sama belajar lah. Jadi kami kenal pasti yang sahabat kami ni, Nazrul, dia bukanlah orang yang senang. Jadi kami ada buat grup WhatsApp, buat perbincangan, dan kumpul mana yang sempat. Dan kami inilah fikirkan kalau sama belajar perlukan laptop. Betul. Belilah laptop untuk dia. Okey, baik. Untuk Nazrul sendiri juga, ada terfikir tak nak terima surprise daripada kawan-kawan ni, terima hadiah yang bukan sikit tapi sebuah laptop? Nazrul boleh dengar? Okey. Pada saya tak pernah terfikir pun untuk menerima hadiah sebegitu rupa, sebab itulah tak pernah terasa dapat penghargaan macam tu. Okay. Apa perasaan dapat hadiah laptop daripada kawan-kawan tu? Perasaan saya ketika itu rasa sedih dan sebab lah. Sebab memang
memang tak jangka pada hari tu mereka nak bagi saya laptop. Sebab time tu kami tengah ada kat kedai makan. Tiba-tiba Farhan dan kawan-kawan buat surprise macam tu kan. Jadi sedih lah bagi saya. Kami nampak dalam video itu. Jadi kiranya laptop tu sekarang digunakan lah untuk buat assignment dan segalanya ya, Nazrul? Ya, digunakan untuk buat assignment dan pembelajaran lah. Okey, dan Farhan, saya nak tanya awak juga sebab dalam video tu awak berkata yang Nazrul juga selalu membantu rakan-rakan yang lain. Jadi apa yang biasanya Nazrul buat? Tak kisahlah bantuan yang kecil ataupun besar, tapi biasanya macam mana Nazrul ni sebagai seorang rakan? Saya bagi yang paling jelas lah. Selalu kalau kami keluar makan, bila nak bayar, tahu-tahu dah kena bayar. Okey, sweet. Lain kali kalau anda keluar, kami akan join. Lepas tu Nazrul boleh belanja kami sekali lah ya. Okey, nanti kita set bila. Okey, Nazrul dan juga Farhan, mungkin anda berdua ada harapan terhadap persahabatan yang terjalin ketika ini. Mungkin nak bagi penghargaan kepada kawan-kawan, silakan. Nazrul. Silakan Nazrul dulu ke, boleh? Apa yang saya harapkan untuk persahabatan kami semua, buat sahabat-sahabat yang berada di luar sana yang menonton siaran langsung ni, apa yang saya harapkan, moga persahabatan kita ni kekal sampai bila-bila, kekal hingga ke jannah. Amin. Walaupun kita terpisah, tapi apa yang saya nak cakap, walaupun kita terpisah tapi hampa semua ada dalam hati saya. Dekat di hati ya. Dekat di hati. Baik. Dan Farhan? Bagi saya, kalau dulu kita tak ada duit, tapi kita ada banyak masa bersama. Okey. Tapi hari ini masing-masing dah ada hidup sendiri, semua dah jauh-jauh. Saya harap bukan ada apa-apa yang boleh mengubah kita, tapi kita sebagai sahabat lah yang mengubah sesuatu. Baik. Terima kasih Farhan dan juga Nazrul. Selamat maju jaya. Semoga persahabatan anda ini kekal sehingga ke bila-bila ya. Amin. Sentiasa ingat kawan tahu, walaupun dah bekerja, walaupun dah berumah tangga, jangan lupa nanti lipat-lipat juga kawan waktu dah kahwin sekalipun tahu. Baik. Budak baik ni dua-dua ni. Baik, terima kasih. Terima kasih. Itu dia kisah yang cukup sweet berkaitan dengan topik kita iaitu sahabat suka dan duka. Dan anda jangan lupa telefon kami di 0377282480 untuk berkongsi pengalaman dan juga kisah-kisah anda. Kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Alhamdulillah, kakak memang dikelilingi kawan-kawan yang dari dulu sampai sekarang yang masih bersama. Jadi kakak selalu beranggapan bahawasanya kalau kita nak mendapat sahabat suka dan duka, kita kena jadi dulu sahabat suka dan duka. Sebab kita berkawan dengan orang bukan hanya kerana ketika dia bergembira and kita tinggalkan dia ketika berduka. Macam waktu exam tu kan, waktu yang paling stres lah orang kata kan. So kita orang akan borak-borak sebab tak ada mak ayah dekat ni kan. So kita orang akan cerita. Sometimes kadang diorang kalau sakit pun kita orang akan lawat, diorang akan masakkan makanan. Sahabat tu kat Penang, macam mana nak cakap, memang dari kami tak ada apa-apa and sekarang dia pun dah kaya macam tu pun dia still tak pernah macam rendahkan level lah. Kalau dalam hidup kita memang parents, memang family nombor satu. Selain itu sahabat lah, sebab kadang kita ada sometimes orang dia tak nak cerita tahu dekat family kita. So kita akan cerita kat sahabat kita sendiri. Bukannya dalam persahabatan tu tidak pernah berlaku benda-benda yang tidak baik, tetapi benda itulah mematangkan kita untuk menguatkan kita. Sebab saya yakin sangat semua orang tahu di akhirat nanti insya-Allah sahabat yang baik juga akan menolong kita di akhirat nanti. Itu kakak percaya. Bagi lelaki, sahabat memang perlu sebab apa-apa lelaki tak akan cerita kat girlfriend atau bini, dia akan cari sahabat kan. So memang perlu lah pendapat saya. Aku dah dengar
Baik, itu dia perkongsian daripada rakan-rakan WHI. Baik, dan di studio Syira, kita ada 2 orang rakan baik, rakan industri. Diorang memang BFF lah. BFF, best friend forever. Tapi tak tahulah diorang ni dipaksa jadi BFF ke macam mana ni. Sebab seorang tu kata, saya sebenarnya tak suka dia. Tapi saya rasa kenapa tu? Sebenarnya tak ada pilihan. Contohnya dia. Terpaksa kawan. Tak. Okey, kita bersama dengan Sisi Iman dan juga Syafiq Erwi. Sihat kedua? Sihat, Alhamdulillah. Saya nak tahu rahsia di sebalik rambut. Rambut ni, ni kalau ribut pun tak kena apa-apa ni. Statik kat situ. Dan di hujung sekali tersenyum manis je orangnya adalah Encik Ahmad Fazli, Encik Fazli Aziz, selaku perundi motivasi sihat ya. Alhamdulillah sihat. Tapi datang seorang tak bawa kawan baik. Kawan baik dekat rumah. Encik Fazli ada BFF, saya pasti ada. Ada. Namanya siapa Encik Fazli? Ada beberapa orang. Salah seorangnya rakan daripada zaman Tadika lagi. Lama tu. Ahmad Zaki. Tak lama dia. Ahmad Zaki. Dia daripada Tadika, kami sekolah sama. Kemudian bila masuk universiti berpisah. Dan kami kawan baik sampai sekarang. Wow, untungnya. Okey. Lepas ni mungkin kita boleh bertanya kepada Encik Fazli bagaimana, apa perasaan tu ada kawan daripada Tadika lagi ya. Tapi sebelum itu saya nak bacakan satu komen yang saya baca di Facebook daripada Shima Hassan. Katanya, topik hari ini buat saya sebab dan menitis air mata, teringat dekat sahabat karib dunia dan akhirat, Nori Abdullah. Dia sentiasa ada dengan saya during my good times and bad times. Atas persahabatan dari umur 9 tahun, sekarang masing-masing dah berumur 63 tahun. Terima kasih sahabat dunia dan akhiratku. Terima kasih Shima berkongsi ini. Bila saya baca tu, wow, dari 9 tahun sehingga 63 tahun. Sweet. Lama tu. Okey, baik, kita bercakap tentang persahabatan. Kita dapat lihat tadi persahabatan yang lama sangat, persahabatan yang saling bantu-membantu dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh buka sedikitlah terlebih dahulu dengan Encik Ahmad Fazli. Kita bercakap tentang sahabat baik ni, apa yang boleh kita faham tentang sahabat baik ni? Pertama, perlu tak kita ada sahabat? Ini satu soalan yang selalu saya tanya kan. Jawapannya adalah kita sebenarnya perlu kepada seorang sahabat. Maka Nabi sebut al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang ni adalah berdasarkan kawan dia. Agama kawan dia. Maknanya kalau baik, baiklah dia. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk sosial. Bila makhluk sosial ni, kita perlukan teman. Kan? Saya bagi contoh, orang bila kita sebut sahabat ni, konteksnya besar, luas. Dia bukan kawan biasa-biasa saja, bukan sahaja berkawan. Suami isteri boleh jadi sahabat. Bahkan dalam parenting, ayah dengan anak sampai umur tertentu kena bersahabat. Sebab dia adalah sahabat ni, pada saya dia adalah satu karakteristik yang menyatakan tahap hubungan antara kita dengan seseorang. Dia ada karakter, ada karakter dia sebenarnya. Dan sebab itu pada saya, kalau tanya perlu tak, pada saya perlu. Saya pernah buat program kajian, bukan kajian, saya buat survey seronok di tempat kerja. Saya kata, apakah faktor yang paling seronok di tempat kerja? Nombor 1 sekali. Bila saya survey, banyak tempat saya survey, nombor 1 adalah rakan-rakan baik. Kawan baik. Sampai tempat kerja dah tahu dah nak keluar makan dengan siapa. Kan? Tengah hari makan dengan siapa. Bila ada masalah nak cerita dekat siapa. Maknanya, kita ni sebab kita makhluk sosial, maka kita akan sentiasa perlukan kepada orang lain untuk bersama-sama kita mengurus emosi dan sebagainya. Bahkan saya bagi contoh, kalau kita dalam keadaan stres, depres dan sebagainya, apa yang kita buat? Kita mengasingkan diri. Maknanya bila tak normal, kesihatan mental kita asingkan diri. Dalam keadaan normal, kita nak bergaul. Cuma level sahabat lah, level kawan ni, sama ada sampai tahap mana. Bila kita sebut sahabat, dia mesti ada karakter-karakter dia. Saya simpulkan dalam perkataan 2 tiba. Tiba. Apa tu? Ada 2 T. Tiba. 2 T. T yang pertama adalah tenang. Kita dengan sahabat baik ni, kalau kita jumpa dia, kita tenang. Tak rasa serabut, kita rasa seronok. Ini lagi serabut. Tak serabut jadi lagi serabut. Jadi itu karakter. Sebab kita, especially dalam keadaan kita dalam down, emosi kita tengah berat, beban kita banyak, kita perlukan seseorang untuk bila kita jumpa dia pun kita rasa macam release. Walaupun dia bahan kita bahan dia balik kan 4-5 kali bahan pun, tapi at least emosi kita release. Baik, faham. Itu T yang pertama. T yang kedua adalah tegur. Sahabat yang baik, dia boleh tegur. Betul. Kan? Dia boleh tegur dan ditegur. Selagi kita tak boleh tegur sahabat kita, itu bukan sahabat yang belum lagi sampai tahap Saya setuju. Kan? Selagi you masih nak jaga hati. Sebab kalau kita yang tak tegur, siapa lagi nak tegur? Serapat kita pun tak tegur. Betul. Kan? Sebab itu saya kata semakin rapat kita dengan seseorang, semakin sensitif kita. Tetapi disebabkan kita rapatlah, kita perlu tegur dan cara teguran kita adalah yang paling sesuai dengan dia. Sebab kita kenal dia. Baik, 2 T tenang
dan juga IBA kita sambung. Jangan mana-mana kembali selepas ini. Selepas sekejap. Baik, dan anda berdua sudah berkawan sejak umur berapa? Umur dia ke umur saya? Saya sebut umur dia je lah. Okey. Sebenarnya dari kita sebut tahun. Tahun. Okey, dari sekolah lah, dari sekolah. Tak. Daripada 2013. 2011. Okey. Angkatan 4 waktu itu. Maksudnya dua-dua sama sekolah? Tidak. Sisi sebenarnya dengan Apit, kita memang dulu terlibat dengan choir kebangsaan Malaysia. Jadi memang di choir itu Apit merupakan senior Sisi lah. Nampak tak sebut umur tapi saya tahu. Senior. Saya choir tu daripada 2009. So Sisi masuk 2011. Okey. Saya junior Apit lah. Okey, baik. Masa tu, kalau nak cakap kenapa kita boleh kawan. Okey, ini nak tahu ni. Cerita dia, because masa tu dia sekolah lagi. Dia form 4. Okey. So, bila habis latihan choir, ayah dia akan ambil, yang dia akan ambil kat situ. Tapi yang dia selalu lambat. Jadi, saya lah yang akan selalu teman dia sampailah yang ayah dia ada kat studio tak? Ada. Saya dia tembak sikit. Jeling dekat tepi tu. Dia macam maksudnya saya lah yang selalu teman dia every night untuk yang dia sampai. Sebab kawasan tu agak sunyi. Gelap sikit. Tapi ada juga permulaan sebenarnya. Tapi dia tak ingat. Sebab dulu kami Selalu diasingkan. perempuan memang akan ingat. Maksudnya junior. Macam junior dan senior sebenarnya kelas lain. Okey. Jadi macam mana kami boleh, sebab Apit dah kelas lain kan. So macam mana kita boleh klik pada waktu itu. Ada satu hari tu kebetulan kita pakai baju yang sama. Maksudnya baju kita putih. Lepas tu seluar outfit kita sama, outfit. Outfit kita. Jadi seluar oren masa tu. Itu bukan buy one free one Jadi masa tu lah ya Apit menegur Sisi. Kita sama je, kita ambil gambar. Betul. Baik, itu sebenarnya. Okey. Jadi ni kira dari 2011 tadi? Ya, betul. 2011. Dan kini kalau kita lihat di media sosial anda, kumpulan BFF anda semakin berkembang. Ramai dalam tu, rakan-rakan industri. Kita ada Wani Kerry, Sisi Imat, Wani Kerry, Sarah, Naim Daniel, Afiq Syazwan. Okey. Baik. Jadinya tadi bila Encik Fazli berkata yang bila kita berjumpa dengan kawan, kita kena rasa tenang itu. Memang Sisi, kita jangan sentuh bak serabut tu lah ya. Sisi rasa tenang tak bila bersama dengan mereka ni? Walaupun kita kecoh-kecoh macam tu, tapi dalam ni akan ada satu ketenangan. Kita rasa sangat-sangat comfortable kan? Dalam ramai-ramai tu, yang ni lah yang paling tak tenang. Jujur sangat ni. Apa saja jujur. Tak apa, kawan tak mati. Tapi sebenarnya berjumpa dengan Syafiq Erwin ni sebabkan Sisi walaupun macam kita BFF tetapi Sisi sebenarnya menganggap dia macam seorang yang lebih matang sebenarnya daripada lebih Sisi. tua lah saya nak cakap. So macam-macam sebab Apit ni dia jenis memang kalau dia nak tegur dia lepas je. Jadi dia pun mungkin rasa yang Sisi boleh ditegur sebegitu. Jadi dah biasa dengan dia daripada kecil-kecil dulu kecil-kecil dalam tahun ni. Jadi memang rasa tenang tu sebenarnya. Walaupun mulut dia kadang bising, kita tahu hati dia tu sebenarnya baik. Jadi antara kami pun sebenarnya kita semua Sarah, Wani, Naim semua anak murid Apit sebenarnya. Apit merupakan cikgu vokal kan. Jadi memang dari segi career dan juga personal life tu memang kita rapat lah. Jadi kita boleh connect in so many ways. Sebabkan itulah Sisi rasa Sisi sangat selesa lah. Okey, macam Syafiq sendiri bersama dengan Sisi ada rasa apa? Sekepala ke ataupun ada minat yang sama? Pening. Jawapan dia akan sama. Dia bukan jawapan klise. Betul. Saya selalu mengadu dia. Kalau macam contoh kita jumpa, pening lah jumpa kau dia. Macam itu. Dia memang... Tapi pening tu yang buatkan kita rasa macam full kan. Maksudnya ada macam kita orang satu grup tu, dia tak semua sama watak. Dia ada karakter masing-masing. Macam saya tukang bebel. Ada dia tukang buat pening. Naim pun sama. Naim tidur. Kalau tengah meeting ke apa dia tidur. Ada tak boleh harap. Dia tukang kumpul dia. Macam yang dalam grup tu yang boleh diharapkan macam Sarah dengan Wani. Itu yang kita macam dah main-main, inilah yang watak serius dia. So bila saya ni pula jenis yang kalau ada orang tengah serius, kita tengah fokus. Dia masih main-main. Maksud saya kata, kau diam boleh tak? Ada watak yang playful gitu. Betul. Dan kadang-kadang diperlukan. Betul. Kan? So, kalau kita fikir dalam grup tu nak bercuti, semua serius, boring juga. Kalau semua gelak, siapa yang nak tentu arah percutian tu? Mana-mana dah pergi dia. So, dia memang kena ada
watak. Ya, dia macam masakan lah juga kan. Pelengkap rasa kita kena ada semuanya. Macam semalam pun saya bersimbang dengan seorang individu. Saya berkata, saya ada 4 orang rakan. Saya yang paling zen je. Yang lain adalah yang bising, kecoh. Satu yang paling organik. Saya kat sini je badan. Saya yang pendiam je. Yang lain macam dia kecoh-kecoh. Tapi diperlukan. Kalau tak memang semua orang zen. Betul. Kan macam tu saja. Saya baru tahu awak pendiam dengan awak. Betul lah. Macam tak tanya kawan dia. Okey, baik, kita nak kongsikan juga rakan-rakan kita punya cerita dekat Facebook, antaranya daripada Kamarul Kamarudin. Katanya, saya telah kumpul sejumlah wang dari kawan-kawan untuk membeli kerusi roda dan juga keperluan lain untuk kawan saya yang mengidap sakit buah pinggang. Juga untuk seorang lagi kawan saya, dan saya maklumkan kepada kawan-kawan untuk membuat sumbangan Al-Fatihah untuk kedua-dua teman saya. Baik, inilah dia Encik Fazli. Yang kita kata kawan baik ini juga adalah kawan yang membawa kita kepada ke arah kebaikan. Mereka nak tengok kita untuk sama-sama berjaya. Mereka nak tengok kita untuk sama-sama sihat. Kalau kita sakit, mereka nak tengok kita sihat untuk sama-sama join mereka. Kawan yang baik adalah kawan yang membawa kepada kebaikan. Apa kata Encik Fazli? Kawan yang baik adalah kawan yang membawa kepada kebaikan. Itulah dia sebenarnya asasnya. Dan kita nak tengok kebahagiaan kita ni adalah apabila dia bahagia, kita juga bahagia. Betul. Walaupun kita ada kebahagiaan kita sendiri, kita dah berkahwin dan sebagainya. Tapi bila kita melihat dia berada dalam keadaan kesusahan, itu juga tidak menenangkan kita. Bahkan kita akan mencari segala cara untuk bantu. Inilah keikhlasan. Yang seterusnya adalah ikhlas. Sebab itu dalam berkawan, dia dalam menjadi sahabat baik ni, kita ikhlas dalam membantu. Bantuan kita langsung tidak mengharapkan balasan. Kan? Sebab itu dalam rumah tangga pun sebenarnya saya selalu tekan, sahabat yang terbaik yang sepatutnya dalam rumah tangga jadi adalah pasangan kita. Sebab dia akan diisi dengan kebaikan-kebaikan yang tidak diharapkan balasan dia. Sebab itu pada saya selalu mengharapkan bila kita saya nak ambil satu daripada satu hadis petikan yang sangat menarik. Antara doa yang mustajab ni adalah apa dia tahu? Doa yang kita doakan sahabat kita tak tahu pun doa tu. Kita doakan kebaikan dia dan malaikat mengaminkan doa itu untuk kita juga. Nak ceritanya dalam bersahabat ni sebenarnya perasaan kita ni sebenarnya bila mengharapkan kebaikan, rupanya dia jadi satu doa dan doa itu sebenarnya juga berbalik kepada kita. Sebab itu saya dalam hubungan bersahabat ni penting untuk ada komitmen. Komitmen. Dan sebenarnya waktu suka ni tak ada masalah. Waktu suka ni mungkin masing-masing boleh berkongsi kegembiraan. Tetapi waktu yang paling mencabar adalah waktu duka. Waktu dalam kita down, waktu dalam keadaan kita menghadapi masalah dan isu, waktu kita sakit. Sebab tu saya sangat kagum di luar sana kan ada yang viral cerita sahabat-sahabat yang dalam susah tu sanggup balik, belikan macam-macam, selesaikan banyak masalah, bantu bukan saja dia ni, kawan dia ni, ahli keluarga tu semua dibantu. So inilah sahabat sejati yang sebenarnya, dan sebenarnya kelebihannya bukan saja di dunia tapi di akhirat nanti sama juga. Sebenarnya sebab apa akan masuk, menarik sahabat untuk masuk syurga sama. Sebab tu kita berkawan dengan orang tukang besi, bau besi. Kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kenapa tunjuk belah sini kan? Kita akan lekat bau wangi. So itulah kebaikan. Sebab itu dan bila menjadi sahabat pula kita kena ingat, biarlah kita yang membawa orang lain kepada kebaikan. Jangan pula kita, yalah sebab kadang-kadang bila kita sebut kita nak berkawan orang yang baik kan. Nak berkawan orang yang baik, kita pun duk cari orang yang baik saja. Orang yang tak nak baik, nak kawan kita tak nak. Sedangkan sebenarnya bila kita jadi orang yang baik, kita boleh mengajak orang lain yang mungkin nak berbaik dengan kita menjadi lebih baik ataupun sama baik dengan kita. Baik. Tapi Encik Fazli, saya ada satu soalan yang mungkin menjadi dilema dalam beberapa persahabatan juga. Sebab kadang-kadang betul kita sahabat baik dan segala-galanya, tapi semakin kita dewasa, kita matang, mungkin cara kita berubah, pemikiran kita berubah, kita dah tak vibe dengan sahabat itu. Mungkin boleh meluahkan perasaan dan segalanya, tapi aktiviti rakan kita tak semestinya apa yang kita suka buat, dan itu membuatkan kita untuk mengambil satu langkah ke belakang macam tak apalah, saya banyak tu je persahabatan kita. Dan itu tidak mengapa, saya rasa tidak mengapa. Bukannya kata kita taklah berkawan dengan dia langsung. Dan itu juga membuatkan seseorang itu terluka. Lupa kawan biasa. Sebab itu dalam berkawan saya kata antara benda yang paling penting sebenarnya quality time. Quality time. Dia bukan kuantiti lagi. Sebab masing-masing ada komitmen, masing-masing dah ada keluarga kan. Bila dah ada isteri. Saya pun ramai kawan-kawan kan. Bila dulu memang baik rapat apa semua. Bila dah kahwin macam senyap sunyi kan. Tapi setiap kali balik raya kita akan berkumpul. Berkumpul, jumpa, keluar minum. Jadi isteri saya dah tahu dah kalau balik rumah tu ajak nak keluar dengan Zaki jap dah. Dia dah tahu, dia dah faham dah. Sebab apa? Sebab itulah sahabat kita. Jadi dalam quality time tu sebenarnya itu akan membugar balik emosi. Dan pada saya untuk tarik diri seketika tak ada masalah. Dan
bertemu dan berpisah ni adalah lumrah dan fitrah. Okey. Cuma biarlah kalau contoh kita tidak lagi sebaik dahulu, biarlah dalam keadaan bukan bergaduh. Biarlah dalam keadaan kita justify dan cuba faham dan kekal tenang. Okey, baik, saya suka dengan soalan Sugi tadi. Kita bercakap tentang mungkin berlakunya satu konflik, kita rasa macam kita kena tarik diri ke belakang, tak ada persefahaman dan sebagainya. Sisi dan juga Syafiq, saya nak tanyalah kan, dalam persahabatan kalian berdua pergi bercuti bersama-sama, pernah tak bergaduh? Bergaduh yang betul bergaduh, bukan bergaduh yang bergaduh-gaduh manja. Gaduh yang betul-betul bergaduh ataupun salah faham dalam persahabatan kalian? Terasa hati ke? Sebenarnya dengan Apik ni tak pernah. Tak pernah. Sebab saya jenis yang kalau ada apa-apa saya terus cakap. Okey, terus terang. So benda tu tak akan jadi simpan-simpan. Sebab bagi saya percaya kepada kalau lagi kita simpan, orang kata nak jaga hati kawan kan, sebenarnya sakit hati kita. So bila benda tu dipendamkan, contoh dalam 10 masalah kita simpan, masa tu baru kita nak letup, lepas tu kita nak cerita pasal benda lama, nak ungkit balik. Dia nampak macam kita mengungkit, dia nampak macam kita, so saya tak suka benda-benda macam tu. Konsep saya berkawan, walaupun kita baru kenal, ada benda saya tak selesa, saya terus bagi tahu. So sama ada dia terima atau tak terima, dia akan terus kawan dengan saya ataupun dia pergi. Itu di luar kawalan awak. Yang penting saya selesa dan saya tak sakit hati, saya jujur bagi tahu. So untuk cakap masalah dengan Sisi, tak pernah ada. Tak pernah. Cuma mungkin side Sisi adalah terasa tu kan. Tapi kita tak nak cakap. Kita faham. Maksudnya dia berniat baik kan. Jadi mungkin kadang-kadang. Sebab kadang-kadang cerita dia macam ni. Kalau contoh dia tengah ada problem, ada benda yang berlaku. Jangan sebut problem apa. Tanpa saya tahu, yang dia akan call. Adik kau ni tengah sekian. Kan. Pergi. Kita orang tak boleh handle dah. Oh my God. Contoh sebab yang dia tahu setengah benda masalah Sisi. Hanya saya je boleh handle, not even family dia. Okey, baik. Kadang-kadang family dia semua dah cakap dah sekian, dia tak nak. Bila yang dia tak boleh nak sangat, yang dia akan explain dekat saya A to Z, saya dah faham. Saya yang akan ditugaskan untuk menegur dia. Awak ni macam perlu dimotivasi juga. Saya tak bagi awak satu. Saya perlu dimotivasi. Kaunselor dia. Selalunya kalau berada di rumah kan, tiba-tiba kita dengar bel secara mengejut. Lepas tu dah dengar bisu-bisu kat luar tu. Ada ni. Ada apa benda. Kadang-kadang dia tak tahu pun saya nak datang. Saya ingat ayah dia je. Okey. Maksudnya kita dah tengok momen-momen happy anda di media sosial dan momen-momen duka pun memang Sisi akan cari. Kebanyakan momen duka dia je lah. Duka. Kebanyakan dengan saya ketika saya berduka. Dan mungkin Sisi boleh cerita juga sebab macam di dalam industri sebenarnya ada beberapa kali yang Sisi lalui di mana Sisi perlu berdepan dengan situasi yang Sisi sendiri tidak menginginkan. Dan dalam contohnya Sisi. Dan dalam situasi-situasi itu bila Sisi imbas kembali memang Apik berada bersama dengan Sisi. Dan antara individu yang pertama juga yang Sisi jumpa selepas Sisi turun pentas. Kalau ada apa-apa yang berlaku kan. Jadi daripada situ sendiri Sisi tak perlu nak cakap apa-apa, dia sendiri dah faham. Jadi bila Sisi nampak dia tu selalunya Sisi akan macam okey, tak apa. Kita rasa tenang. Baik. Kan? Dalam walaupun tu kita simpan. Tak, apa yang saya nak katakan, walaupun kita berjenaka bergurau, tapi nampaklah apa yang Sisi katakan adalah Syafiq adalah kekuatan Sisi juga sebagai seorang rakan. Ya. Awak nak nangis ke tu? Buat sangat ni. Saya faham. Okey, baik. Encik Fazli. BA tadi kita dah habiskan ke? TT, tenang, teguh, ikhlas, tertiba tadi tu. B dengan A, seringkasnya. Dan last sekali amanah lah. Berkorban ni maksudnya kita orang komited terhadap hubungan. Apa-apa berlaku, kita datang dulu. Apa-apa keadaan, kita cepat bertindak. Kita berkorbanlah. Dan yang terakhir adalah amanah. Amanah ni antara sesuatu yang paling sukar. Sebab apa? Dalam nak amanah ni adalah kita nak menjaga rahsia dia. Kan? Kita ni bila jadi sahabat, kita jadi pendengar yang baik. Kan? Pendengar yang baik, kita dengar masalah dan kita dengar masalah dalam keadaan dia paling fragile pada ketika itu. Kan? Saat yang paling worst dalam hidup dia rendah kan. So saat ini sebenarnya kalau salah orang, bahaya keadaan dia. Sebab kita, saya bagi contoh, cerita pasal masalah ni, kita boleh jatuh cinta dengan bercerita masalah. Saya nak cerita kan. Maknanya hebatnya menjadi pendengar yang baik. Sebab itu sahabat ni biasa dia akan jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik yang dia boleh respon dengan bijak dan matang. Kan? Dia boleh respon dengan mencari solusi yang baik. Itu kebiasaan. Biasa tengok dalam bersahabat. Sebab tu dalam rumah tangga kadang-kadang ada suami isteri tak boleh jadi sahabat. Sebab apa?
dia bukan pendengar yang baik. Tapi bila dia jadi pendengar baik, automatik suami isteri akan jadi sahabat. Faham. Okey, baik. Encik Fazli Aziz, Sisi Iman dan juga Syafiq Erwin, kami doakan persahabatan kalian kekal hingga ke jannah dan juga Encik Fazli pastinya juga kekal hingga ke jannah. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita. Persahabatan kita pun kekal sehingga ke sehingga akhir hayat, sehingga ke akhirat nanti insya-Allah. Saya tak tahu awak ada pendiam orangnya. Ulang lagi dia. Alamak. Okey, baik, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal setia sehingga ke jam ini. Dan saya nak tarik perhatian penonton-penonton, terutamanya anda usahawan-usahawan di luar sana. Kita nak ajak anda untuk ke Awesome Sale 2023. Apa itu Awesome Sale 2023? Saya bersama dengan Ashran Datuk Ghazi selaku Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia Group. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Okey, baik Encik Ashran. Pada Ogos yang lalu kita ada Awesome 360 bersama dengan Media Prima, betul? Sekarang bulan November kita ada Awesome Sale 2023. Apa tu? Mungkin boleh ceritakan sedikit. So, masa Awesome 360 tu kita banyak dari segi berkongsi ilmu, buat workshop dengan usahawan dan sebagainya. Ni bila dah nak sampai, dah belajar dah eloklah. Okey. Kan? Dah sampai hujung tahun ni kita nak ajak usahawan untuk merancang hujung tahun dan juga 2024 dari segi pemasaran digital mereka. Okey. Right? Dan apa yang kita nak ketengahkan kepada usahawan is of course nama dia pun Awesome Sale. Ya. So harga durian runtuh lah kepada usahawan yang nak buat perancangan dari segi pemasaran digital mereka. Okey. Okey, jadi apa antara kata orang kelebihan atau apa yang boleh mereka dapat kalau mereka sertai Awesome Sale ni? Okey, pertama sekali acara kita akan berlangsung 3 hari. Okey. Right? Daripada 2 hari bulan sampai ke 4 hari bulan. Tapi kita pun tahu usahawan sibuk. Niaga kena berniaga juga ni. Betul, kena jalan. Kalau 3 hari kena duduk kat situ saja pun yang tu dah settle masa Awesome 360. So dalam 3 hari ni, tiap-tiap hari kita ada 4 slot. Okey, baik. Right? So usahawan hanya perlu luangkan maksimum 2 jam. Oh, okey. Jam yang pertama kita akan cerita mengenai solusi macam mana usahawan boleh guna pakai secara menyeluruh. Okey. Right? Lepas tu dia orang boleh berbicara dengan jururunding kita so that kita boleh bagi hikmat nasihat. Okey. Dia nak buat iklan tu kan, kalau dekat Google banyak mana. Kalau dekat social media macam mana dia nak agih-agih. Okey. Kalau dekat ref media pula macam mana dia nak agih. Sebab sekarang usahawan pun kadang-kadang pening kepala juga. Aku ada banyak ni aja ni. Nak tak kat sini ke, sini lebih ke, sini kurang ke. So kita akan bimbing usahawan pada hari itu. Okey, baik. Pastinya ada figura-figura tertentu yang akan memberikan taklimat kepada mereka, penerangan kepada mereka. Ini best. Siapa antara individu-individu yang akan berada di pentas? Pertama, saya sendiri sekali. Oh, hebat. Ini hebat. Saya sendiri, insya-Allah akan ada di situ. Okay. Dan juga Ketua Pegawai Operasi Ref Media, itu Encik Nicholas Sagau. Dia akan bersama saya. So, at least kita bawa kepada usahawan di bawah sana dari segi solusi yang kita boleh ketengahkan kepada mereka, insya-Allah. Okey, baik. Encik Ashran, Awesome Sale 2023 ni kena ada yuran ke atau kena ada wang pendahuluan ke ataupun percuma? Tak ada. Nak datang tak ada masalah. Okey. Right? Tapi bila datang tu kumpullah bajet so that at least bila kita sembang kan kita boleh actually bagi nasihat yang tepat kepada dia orang. Tapi untuk nak datang, nak tahu apa solusi dia, nak memahami sama ada kena ke tidak, so that usahawan pun boleh rancang untuk Christmas punya promosi, tak lama tu. Untuk Raya Cina punya promosi, untuk Raya Aidilfitri. Kita start sekarang sembang. Betul. Kan, start sekarang sembang sebab saya cakap tadi, bila saya cakap harga durian runtuh ni, bila dia boleh booking awal, kan, penjimatan dia lebih. Tu aja. Okey. Penjimatan dia lebih. Bila dia jimat lebih ni, dia jimat ni ada 2 perspektif. Okey. Kalau dia ada 1,000 nak belanja, right? Dia mungkin belanja 1,000 juga. Tapi apa yang dia dapat dari segi 1,000 tu lebih. Dan dengan harapan
penjualan dia pun lebih lepas tu. InsyaAllah. Okey, mungkin ada usahawan-usahawan di luar sana yang tengah tengok kita sekarang ni, tercari-cari kat mana nak daftar ni sebenarnya. Senang saja. Pergi ke laman sale.awesomeads.com. Okey. Awesome tu kalau tengok kat skrin, spelling dia macam tu lah. Okay. Awesome. Okey. OHSEM. Okey. Pergi ke sale.awesomeads.com dan boleh terus daftar dan hadirkan diri di hari yang dipilih. Okey, baik. Mudah sangat. Baik, Encik Ashran, sedikit mungkin harapan ataupun nak ajak mereka di luar sana untuk sertai Awesome Sale ini. Boleh. Kita, bila saya cakap harga diorang runtuh ni, kadang orang tak percaya. Okey. Kan? Saya bagi contoh satulah. Kita tahu usahawan kadang-kadang sibuk, tak ada masa ataupun tak cukup bajet untuk nak even buat konten poster dan sebagainya. Betul. Serendah RM250 sebulan. Okey. Right? 3 poster kita boleh jalankan dengan ni apa semua untuk dia. Okay. So it is very affordable. Memang sesuai untuk usahawan SME. Dan kita ada banyak lapisan lah. Ikut selesa dan tahap SME itu sendiri. So jangan rugilah peluang ni kepada usahawan. Rancang sekarang untuk raya-raya yang akan datang ni, insyaAllah. Sekarang dah boleh mula. Okey, baik. Encik Ashran Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia Group. Jangan lupa akan berlangsung pada 2 hingga 4 November 2023 dan pendaftaran juga secara percuma. Jumpa anda di sana. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita nak berhenti berehat seketika sebelum ada perkongsian seterusnya. Kita berhenti berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Okey, dah dekat-dekat lunchtime ni rasa lapar. Jadi hari ini kami nak memberikan anda inspirasi macam mana nak buat risoles. Betul. Bersama dengan Encik Ahmad Nur Izzuan Ismail, betul ya? Ya, betul. Okey, saya nak sajikan ni dahulu Encik Izzuan. Tapi sambil-sambil saya buat ni, Encik Izzuan boleh kongsikanlah. Sebab saya baca yang risoles ni adalah pembuka selera dari Indonesia. Betul. Negara jiran kita. Dan resipi ini pun memang dapat original daripada sebab kenalan arwah ayah mertua. Memang berkawan dengan konsulat di Pulau Pinang. Dan resipi ini pun memang original daripada konsulat tersebut. Dan masih berkawan baik sampai sekarang. Okey, baik. Risoles ni apa benda sebenarnya? Dia kalau ikutkan sejarah dia, di Indonesia ni dia punya penjajahan tu daripada Portugis dan juga Belanda. Okey. So memang dia fusion dengan tempatan, datang daripada Belanda dan kemudian orang tempatan menjadikan sebagai sajian mereka lah. Okey, baik. Mungkin kita boleh terus kongsikan bersama dengan penonton macam mana nak buat dia sebenarnya Encik Izzuan, sebab Izzuan ya. Dia nampak macam popiah. Betul. Itu dan juga macam kuih gulung juga, tapi color je lah. Cuma cara membuatnya dia ada inti, dia ada kulit. Kemudian kita kena salut dengan telur. Kemudian kita akan breadcrumb lah. Okey, baik. Mungkin kita boleh mula sama-sama kita bersama. Boleh. Antara intinya selain daripada yang ada kat depan kita ni apa, Encik? Ya, inilah creamy chicken. Creamy chicken. Dia ada carrot, kentang, ayam. Kemudian adalah daun sop. Dan juga ada lada hitam, garam dan gula. Okey. Apa lagi inti yang boleh kita letak selain daripada creamy chicken ni? Yang ini by request. Ada orang tanya juga nak letakkan daging. Pun boleh by request. Siapa yang tak makan daging boleh makan ayam lah. Okey, dia rupa dia juga Encik Izzuan macam roti biasa yang kita goreng buat macam dalam dia ada tuna dan sebagainya. Tapi yang ini apa pula kulit dia? Kulit dia campuran dia ialah tepung, telur, garam dan gula. Okey, baik. Mungkin kita boleh mula. Ini kita ada dia punya apa namanya ni? Kulitnya. Kulitnya. Okey, baik. Kulit buat sendiri ke? Buat sendiri. Macam lempeng pun ada. Betul. Okey, saya alih ni boleh ya? Kotak ni. Okey, sudah disajikan. Okey, mari kita mula. Okey, baik. Dia kulit ni dibuat daripada tepung apa tu? Tepung gandum. Tepung gandum campurkan garam dan gula. Kemudian ada ayam air lah. Kemudian kita akan kulit ni sama ke dengan kulit popiah ke? Ini dia sama tapi cuma dari segi nak pecah, tak pecah aja. Ada rahsia dia. Rahsia tu apa? Bukan lagi rahsia. Apa tu? Bukan rahsia lagi ya. Okey. Dia campur dengan sedikit tepung. Okey. Bila campur tepung, insya-Allah dia akan tak keras, dia akan just nice saja. Baik. Okey, mungkin kita kena percepatkan prosesnya sedikit. Izzuan, memandangkan kita kesuntukan masa. Dah gulung tu apa yang harus dilakukan? Kemudian kita akan salutkan dengan telur.
Telur ni campur dengan susu ke apa ke? Tak, memang telur sahaja. Telur semata-mata. Okey, baik. Kemudian kita akan masukkan dekat breadcrumb. Breadcrumb. Dan kemudian boleh ada digoreng. Itu saja prosesnya. Okay. Ini selalunya kita ada ni ke kuah ke? Boleh makan dengan sos. Ataupun kalau nak ekstrim sikit boleh makan cili. Wow. Ini memang Indonesia akan makan dengan cili. Okey, baik. Mungkin saya boleh makan cili tu. Kawan saya boleh makan risoles tu. Tak, sebab saya tak makan ayam. Jadi kawan saya cuba risoles, saya makan cili tu. Sambil-sambil tu dalam Instagramnya ataupun Facebook ada Encik Izwan. Risoles Umi. Okey. RESOLES UMMI. Baik. Bima jual ke yang dah pre-pack frozen ke? Ada yang frozen ada. Yang frozen pun ada. Yang bergoreng pun ada. Okey, baik. Ini yang dah siap lah. Syira nak cuba ke Syira? Saya cuba, boleh. Saya boleh sajikan awak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Ini mesti anak-anak di rumah pun suka makan sebab saya rasa mudah untuk disajikan, mudah untuk disiapkan, mudah untuk makan juga. Minum petang pun. Minum petang. Okey, macam mana Syira? Sedap. Cili tu makan tak? Alhamdulillah. Cili dia dah. Saya rasa sikit. Okey, baik. Dan sambil-sambil Syira tengah menikmati risoles ni, nak berikan anda peringatan juga berkaitan dengan penyakit bawaan air dan makanan di musim banjir ini. Antara simptomnya adalah keracunan makanan, hepatitis A, demam kepialu. Maaf, antara simptomnya adalah cirit-wirit, demam, muntah dan sakit perut. Jadi tolong jaga kebersihan dan elakkan minum air atau makan makanan yang tercemar. Okey, baik. Dan antara langkah pencegahan yang boleh kita buat adalah sentiasa minum air yang telah pun dimasak. Maaf, mulut saya agak pedas. Makan makanan yang telah pun dimasak, jaga kebersihan dan juga buang makanan yang telah terendam dengan air banjir ataupun air rosak. Baik, dan tolong ingatkan orang-orang di sekeliling anda untuk jaga kebersihan diri, basuh tangan sekerap yang mungkin sebelum menyediakan makan makanan dan selepas anda ke tandas. Elakkan makan makanan mentah, amalkan lihat hidu dan rasa, pastikan penyediaan makanan dan susu yang selamat untuk anak anda. Jangan makan makanan yang disediakan melebihi 4 jam. Tutup makanan supaya tidak dicemari. Baik, ini peringatan untuk bukan sahaja untuk anda tetapi juga untuk kita semua. Dan juga sekali lagi kami nak ingatkan anda untuk mengambil kira keadaan cuaca sekiranya anda ada apa-apa aktiviti di luar rumah anda. Dan sediakan juga beg kecemasan. Dalam tu mungkin boleh letak sedikit ubat ataupun ibu-ibu mengandung boleh letak buku pink, boleh letak buku suntikan anak-anak dan juga sediakan apa sahaja keperluan yang diperlukanlah. Senang cerita. Okey, baik. Dan bercakap tentang penyakit bawaan air ini juga, Met Malaysia juga turut mengeluarkan amaran yang mana hujan lebat mengakibatkan banjir di kawasan berisiko dijangka berlaku pada November 2023 hingga Februari 2024. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk terus peka dengan perubahan cuaca. Baik. Encik Izwan dari mana Encik Izwan? Saya duduk di Ceras. Sini je lah. Tapi petang-petang hujan lah juga kan. Hujan makan risoles panas-panas dengan cili padi, ada teo tu memang kena lah. Ya, okey, baik. Hari ini mungkin kita tak goreng, jadi kita tunjukkan kepada penonton yang sudah pun siap digoreng. Siapa yang ingin nak rasa ni, bolehlah anda ke Instagram Risoles Umi. Risoles Umi. Okey, baik. Encik Ahmad Nur Izwan Ismail, terima kasih banyak atas perkongsian untuk hari ini. Dan saya kira selesai tugas kami untuk hari ini dan esok kami akan kembali dengan menu daging. Wow. Sugi mungkin tak makan daging tapi saya suka sambal daging, saya suka daging masak kicap, saya suka daging masak paprik. Banyak je suka ni. Macam-macam. Encik Izwan pandai masak tak? Daging. Suka daging masak apa? Saya masak ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Esok kita daging. Okey, apa pun kita berjumpa lagi. Jaga diri di mana jua anda berada. Terima kasih. Bye-bye. Jaga diri. Mengatur mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adat.
Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik.